Jadi saya rasa mungkin setakat itu dulu. Ada nak tanya ke? Ada soalan? Simple question. Simple answer. Tak ada ya? Oh, tak ada. Boleh. Ah. 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 Oh, bismillah. Jadi soalan dia apa sentuh kemaluan lah. Dia macam ni. Masa kita mandi wajib, bila kita mandi wajib, kita angkat hadas besar. Bila kita angkat hadas besar, hadas kecil kita angkat sama. Maksudnya bila kita mandi wajib, sepatutnya kita sudah tidak perlu berwudu lagi. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, wa in kuntum junuban fattaharu. Bila kamu berjunub, yakni berhadas besar, maka mandilah. Allah Taala tak suruh wudu. Jadi mandi itu sendiri. Memang sepakat para ulama, bila kita mandi wajib, terangkat hadas besar dah hadas kecil sekali. Mana boleh angkat hadas besar, hadas kecil tak terangkat. Hadas kecil terangkat sekali lah. As long as masa mandi tadi kita tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan wudu. Mandi-mandi wajib kencing, batal lah wudu. Ujung mandi nanti kalau kita nak semayang, kena ambil wudu balik lah. Ataupun tengah mandi kentut, tu tak ada khilaf. Mandi kencing, apa-apa yang membatalkan wudu tu yang macam tu, macam kentut, tengah-tengah mandi berak, tak berlaku pun. Tapi kok berlaku. Jadi tak adalah hadas kecil kita. Hadas besar terangkat, tapi hadas kecil tak terangkat. Pasal dah jatuh dah. Di tengah-tengah nak angkat apa lagi, dah jatuh dah. Tak boleh angkat dah. Di tengah-tengah kita mandi wajib tadi ya. Jadi begitulah hal yang lain. Cuma kalau kita mandi kita sentuh kemaluan. Sentuh kemaluan tu dia tertakluk kepada adakah ia membatalkan wudu ataupun tidak. Hidup di situlah. Jadi ada ulama kata batal. Nyentuh kemaluan ni, ada ulama kata batal. Saya dah urai dulu bab nawaqid solat dalam online tu. Kan? Ada ulama kata batal. Dia rujuk hadis Busrah bintu Safwan. Dia bukan dalam hal mandi wajib saja ni. Dia masuk perkara yang membatalkan wudu tu dia dah ada dah. Adakah menyentuh kemaluan? Yang disebut sebagai masul farji bi batinil kaffi, menyentuh kemaluan dengan tapak tangan. Adakah ia membatalkan wudu ataupun tidak? Cara ringkasnya ada ulama kata batal. Kan? Mazhab Syafi'i batal. Lagi? Mazhab apa lagi? Tak ingat. Kan? Pasal apa batal? Pasal yang kata batal-batal ni, dia rujuk hadis Busrah bintu Safwan. Itulah hadis yang masyhur pun. Di samping ada juga hadis Abu Hurairah, hadis Ummu Habibah yang dia akan sunat Ibnu Majah, hadis Busrah bintu Safwan dan sunat Abi Dawud, hadis Abi Hurairah sunat Al-Baihaqi dan banyak lagi saya lihat. Tapi hadis-hadis umpama itu di mana memang jelaslah menunjukkan bahawa sentuh kemaluan membatalkan wudu. Mamassa farjahu mamassa zakarahu falyatawadda. Hadis Busrah bintu Safwan. Siapa-siapa yang menyentuh zakarnya, kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Sama juga hadis Ummu Habibah, mamassa farjahu falyatawadda. Siapa-siapa yang menyentuh farasnya merujuk kepada kubul dan dubur. Imam Syafi'i fatwa lama dia kata sentuh kemaluan depan je batal. Pasal dia ambil hadis Busrah bintu Safwan, perkataan zakar ni depan ajalah. Tapi fatwa baru dia kata depan belakang batal. Dia ambil hadis Ummu Habibah, perkataan farash. Kerana perkataan farash di sisi orang Arab dia merujuk kepada kemaluan depan dan hadapan, lelaki dan wanita sebenarnya. Bukan wanita saja farash ni, walaupun secara spesifik merujuk kepada kemaluan wanita, tapi secara bahasanya Imam Syafi'i dia tahulah, pasal Imam Syafi'i ni alim fil lughah, dia ni hujjah fil lughah. Dia ni alim bab lughah ni. Kita belajar bab manaqib al-Imam Syafi'i. Sebelum Imam Syafi'i ni alim dan hujjah dalam fiqh, dia adalah alim dan hujjah dalam bahasa. Dan ramai ulama-ulama besar bahasa rujuk Imam Syafi'i pada zamannya. Cara rekanya macam tu lah ya. Jadi macam tu. Lepas tu hadis Abu Hurairah, ada lagi lah hadis. Jadi nampak sangat hadis ni menunjuk kepada batal lah. Soal riwayat tu sahih tak sahih, tu pun satu isu. Sebagai ulama kata hadis ni hasan, sebagai ulama kata dia kaji-kaji ada periwayat tidak siqah. Jadi antara sahih atau hasan dengan dhaif itu pun berlaku khilaf juga. Ada ulama kata tak batal. Standard mazhab Hanafi dia kata tak batal.
Pasal ada hadis yang lain. Jangan suruh berhenti tu. Dah set time ke? Dah set time Ha? Ha? Tak bunyi dah? Cuba. Oh. Okey tu. Jadi ada sebahagian ulama kata tak batal. Ya. Pasal apa yang kata tak batal tu? Dia rujuk beberapa hadis, antara yang paling banyak diguna pakai hadis apa nama? Hadis Talib bin Ali juga dalam Sunan Abi Daud. Hadis ni pun ada pertikaian juga, ada sudut sanadnya. Di mana sahabat Nabi dia tanya, kalau aku sentuh kemaluan aku macam mana? Nabi kata kemaluan kau ada sebahagian daripada anggotamu. Macam kau sentuh tangan, kau sentuh muka, batal tak? Tak kan? Macam tu lah. Jadi yang melihat batal, dia ambil hadis-hadis yang batal. Ada yang kata tak batal, dia ambil hadis-hadis yang tidak batal. Ada ulama dia gabung kedua-duanya. Dia membezakan. Batal tak batal ni dia sudut syahwah saja. Macam yang standard dalam mazhab Hambali. Sentuh dengan syahwat batal. Dia gabung dua-dua. Tapi dia melihat dari sudut syahwat tak syahwat. Kalau sentuh tak syahwat, tak batal. Kalau sentuh dengan syahwat, batal lah. Ada pula yang melihat begitu. Kan? Kalau kita lihat Ibnu Utsaimin, dia kata sentuh ni tak batal langsung. Pasal wuduk ni dia sabit dengan nas yang sahih lah. Qat'i lagi mutawatir. Dan dia tidak boleh dibatalkan. Melainkan dengan nas yang betul-betul mutayakan. Mana nas yang betul-betul sahih, baru boleh batal. Ada pun hadis yang kata batal, hadis yang kata tak batal. Tadi hadis Busra bin tu. Hadis-hadis ni semua dia kata hadis yang dipertikaikan riwayat-riwayatnya. Jadi kembali kepada yang asal, dia kata tidak batal. Macam Ibn Taymiyah lah. Ibn Taymiyah kata syahwat tak syahwat kot. Tapi dia kata tak batal. Kalau kita tengok sebagai fiqh contemporary pun dia kata tak batal. Tapi ada juga yang kata batal. Macam Albani dia kata batal, tak silap saya. Sebab itu fiqh moden ni yang banyak rujuk Tamam Al-Minnah Albani dia kata batal. Jadi ada khilaf lah di situ. Ada kata batal, ada kata tak batal. Tapi saya lebih suka yang tu lah. Tapi betul belaka nak kata. Kan? Kalau ikut Ibnu Utsaimin kata tak batal lah. Pasal nas tu semua tidak mutayakan, tidak benar-benar meyakinkan. Bahkan dia kata hadis-hadis yang kata batal dan tak batal tu pun dhaif semua. Ataupun boleh dipertikaikan lah. Bukan nah yang betul-betul yakin. Sedangkan wuduk ni nah yang yakin betul-betul. Baru bunyi lah. Nampak? Jadi begitulah. Jadi orang yang ambil kata batal, go for it. Orang yang ambil kata tak batal, go for it. Orang yang nak ambil batal kerana syahwat, tak batal kerana tidak syahwat, go for it. Ikut ilmu kita belajar dan amalan kita sendiri. Tapi yang standard mazhab Syafi'i kita tahu semua batal. Saya pergi surau mana-mana pun duk tanya lagi benda ni pasal kita tahu dah batal, tapi mungkin dia nak dengar benda yang baru. Jadi saya hurai macam tu lah. Dia kalau dalam bab ni dia dua benda yang orang suka tanya. Pertama, sentuh isteri ataupun perempuan bukan mahram, batal ke tak batal wudu? Tahu belaka dah batal. Tapi nak tanya juga, nak pendapat yang lain lah tu. Kan? Satu lagi yang ni lah. Sentuh kemaluan ni batal ke tak batal? Nampak? Macam tu lah ya. Jadi kalau kita yakin kepada pendapat yang kata tak batal, go for it. Bila kita sentuh kemaluan, maka tidak batal wuduk kita. Dan sama juga bila kita mandi wajib, kita sentuh kan, nak meratakan air atau seumpamanya, maka tidak batal dan tak perlu mengambil wuduk semua tu. Ataupun kalau kita tak ambil wuduk pun, mandi tadi tu dia tidak membatalkan wuduk. Jadi dia mengangkat hadas besar bersama-sama dengan hadas kecil. Kerana menyentuh kemaluan ni khilaf, mana tidak disepakati oleh para ulama. Masing-masing dengan pendapat masing-masing. Tapi kalau kencing, kentut, berak, tiga ni tak ada khilaf. Memang membatalkan wuduk. Maksudnya bila kita mandi wajib, kita buat benda-benda seumpama ini, hadas kecil kita tidak terangkat. Kita kena ambil wuduk semula. Tapi kalau hak macam tadi, macam sentuh kemaluan, saya kira lah konteks khilaf, dan kita boleh ambil lah pendapat yang kata tak batal. Tak susah juga pasal kadang-kadang orang dia tanya, tapi bila kita bagi tahu dia kata tak yakin lah ustaz. Tak yakin tak payah amal. Macam saya betul-betul yakin. Kan? Bila saya berpegang begini, sah. Saya yakin lah. Kan? Tapi setengah orang dia tak yakin. Nak dia dah buat puluhan tahun. Tiba-tiba nak buat benda yang lain. Dia
Kan? Dia dah amal 20, 30, 40 tahun dah. Contohnya, satu isteri ni batal. Kan? Tiba-tiba dia nak ambil satu isteri tak baik. Rasa macam tak yakin. Aku sembahyang macam tak ada wuduk je. Ambil lah wuduk. Dia kadang, benda dah buat lama dia. Kadang belajar pun dia jadi susah nak tinggal. Tapi kalau yakin, tak ada masalah. Tapi itulah, ilmu tu satu hal. Keyakinan tu satu hal yang lain. Tapi kalau yakin tak ada masalah. Kan? Saya sentuh isteri saya. Allahu Akbar, semayang. Pasal ilmu saya dan keyakinan saya, that's it. Tapi kalau tuan-tuan tak yakin, tak payahlah. Ilmu pun tak berapa ada. Yakin pun tidak. Apa nak ikut punya tu tak boleh juga. Dan saya masih ingat lagi lah, Timbalan Mufti Selangor ada satu seminar. Di YouTube pun ada, boleh tengok. Orang tanya dia, nak tanya ustaz macam mana ni, kes sentuh perempuan bukan mahram isteri ni, batal ke tak batal wudu ni. Sama juga tahulah ke dah, nak tanya juga, nak dengar lah daripada Timbalan Mufti. Dulu lah Timbalan Mufti, 2-3 bulan lepas dah naik jadi mufti dah. Kan? Ya. Dia kata kalau kita belajar, fiqh tidak menghalang. Itu dia punya words. Yang saya dengar lah. Kalau kita belajar, menyentuh isteri atau perempuan bukan mahram tidak membatalkan wudu, fiqh tidak melarang. Maksudnya, dia open lah dalam isu ini. As long as kita belajar, itulah maksudnya. Tapi dia kata janganlah diajar sewenang-wenangnya tanpa melalui disiplin ilmu yang betul. Kerana akan menimbulkan fitnah. Betul lah dia cakap tu. Kan? Dia berada di satu peringkat. Dia kena berhati-hati. Masalah awam ni nak kena jaga juga. Ya tak? Tak nak jaga jawatan lah tu. Tu asal dia bukan. Orang seumpama ini dia kadang nak jaga masalah amat tu. Dan dia berusaha sedikit-sedikit untuk nak kotorkan masyarakat. Bukan. Dia ambil masa jugalah. Ya. Macam tu. Ya. Jadi insyaAllah ta'ala. Boleh Ustaz? Ustaz tahu dah tu saja dia tanya saya tu. Ya Ustaz sama Ustaz ada no hal. Dia boleh amal je apa yang dia belajar. Kan? Jemaah ni. Saya sampaikan pun. Kan? Tapi juga. Bukan saya main ajar je. Kalau kat universiti senang. Mesti saya straight to the point. Kan? Tapi di masjid, di surau, di kelas-kelas macam kat tuan-tuan ni pun boleh open sikit lah. Tapi ada benda yang saya tidak open sangat pun. Kan? Macam tu lah. Ya? Tapi kalau nak open betul-betul, jumpa one by one. Itu tak ada hijab. Terus kasyaf. Ada orang dia tanya saya masa kuliah, dia tak puas hati tanya kat luar. Itu saya yang peribadi. Banyak saya tak dedah kepada tuan-tuan. Ni pendapat peribadi saya yang saya pilih daripada ulama-ulama muktabar tu. Tapi nak tahu yang itu, kena jumpa personal lah. Saya tidak ajar sewenang-wenang secara terbuka. Kerana kita ada juga cara kita nak mengajar. Kita belajar ilmu pedagogi, macam nak menyampaikan ilmu pada orang. Kan? Di kulli maqam maqal. Apa kita sampaikan tu ada orang, ada tahap-tahapnya. Bukan boleh main ajar saja. Bukan boleh main redah macam tu kan. Jadi saya rasa setakat itu dulu. Aku Luqul Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.